ke atas perniagaan individu. Ada pula perniagaan individu ni kan. Yang perniagaan lain mungkin, individu lain, tapi ini perniagaan individu. Dan tetamu kita sudah pun bersama kita. Selain itu anda juga boleh tonton di Facebook IKIM FM untuk perkongsian bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kita bersama Puan Sharifah Hakimah Said Abu Bakar, Eksekutif Hasil Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Hasil Careline Jabatan Khidmat Korporat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Sharifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Pan, DJ Luke dan juga IKIM FM atas jemputan di atas slot cukai pada pagi ni. Dan rasanya tak terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada DJ Luke dan juga DJ Pian dan juga pendengar-pendengar IKIM FM sekalian. Selamat Hari Raya. Dah balik kampung kita? Alhamdulillah tahun ni berjaya balik kampung. Alhamdulillah. Dia orang LSDN semua memang ramah-ramah. Ya insyaAllah. Kena ramah supaya sampai mesej yang nak disampaikan tu. Termasuk hari ni kita ada tajuk tentang cukai, fahami cukai pendapatan ke atas perniagaan individu. Mungkin pada awal kita nak tanya kepada Puan Sharifah lah berkaitan dengan maksud sebenarnya pendapatan perniagaan bagi individu ni macam mana. Kita bagi orang faham sikit. Boleh, tak ada masalah. Jadi sebelum kita nak laporkan perniagaan kita kepada hasil, kita kena betul-betul tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan perniagaan bagi individu. Okey, jadi jika anda salah seorang peniaga yang menerima keuntungan daripada menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian ataupun profession, semua tu anda perlu lapor kepada hasil kerana pendapatan-pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang layak dikenakan cukai. Termasuk juga apa sahaja pendapatan yang tidak berdaftar dengan mana-mana pihak berkuasa. Apa maksud dia? Okey, jadi sebagai contoh, saya bekerja makan gaji, terima penggajian bulanan, tapi pada masa yang sama saya ada buat part time, jual kuih ataupun ejen jualan online dan sebagainya. Saya tak pernah daftarkan kepada SSM perniagaan tersebut, tapi saya menerima pendapatan perniagaan tersebut. Jadi walaupun tak laporkan, tak berdaftar, saya tetap kena laporkan kepada hasil. Okey, jadi perniagaan individu ini boleh dikategorikan kepada dua bahagian. Yang pertama ialah milikan tunggal ataupun kita panggil bekerja sendiri. Yang kedua ialah perkongsian, sama ada dua ataupun lebih rakan kongsi. Okey, jadi berbalik kepada soalan yang tadi, DJ Luke bagi tahu tadi. Okey. Perniagaan ni sebenarnya dia ada konvensional dan juga online. Okey, jadi kedua-duanya perlu dilakukan kepada hasil. Ada banyak jenis perniagaan yang perlu dilakukan yang mungkin kita tak sedar, kita ingat tak perlu lapor. Jadi antara contoh-contoh yang dikenakan cukai adalah perniagaan pasar malam ataupun perniagaan gerai di tepi jalan ataupun perniagaan melalui internet. Sekarang ni banyak perniagaan di IG, Facebook, Twitter dan sebagainya. Juga perlu dilakukan. PM tepi tu betul. Perlu dilaporkan. Jadi antara lain profession, kalau ada bidang lakonan ataupun kita ada produk review, iklan dan sebagainya, termasuk dalam perniagaan individu. Okey, dan commission, kelas tuition dan sebagainya, ataupun yang sekarang popular, YouTuber. YouTuber, kita buat paid review, kita upload video, dapat income, semua tu perlu dilaporkan. Dan yang lain macam biasa pertanian, firma, guaman, lain-lain perkhidmatan profesional ataupun Grab, pemandu teksi. Kita banyak terima panggilan daripada pemandu Grab, tanya perlu hantar borang BE ke borang B. Jadi ia termasuk di bawah borang B untuk pendapatan perniagaan individu. Okey, jadi itu contoh-contohnya lah. Betul. Pendapat perniagaan yang dijalankan, daftar tak daftar kena laporkan. Betul. Dan cuma kalau gaji, pendapatan individu yang menerusi penggajian dia ada macam minimum amount dia kan. Betul. Kalau yang perniagaan macam mana? Kalau dalam bermusim, kadang-kadang ada, kadang tak ada. Time raya meriah dah. Betul. Ada ke amount minimum untuk perniagaan, pendapatan perniagaan? Jadi sebenarnya DJ Pian, kita untuk pendapatan perniagaan ni dia tak ada amount minimum. Jadi mula saja perniagaan mesti kena daftar nombor cukai. Jadi walaupun anda mungkin baru jalankan perniagaan dalam tahun ni bermula Disember, rasanya macam tak banyak kan, tapi tetap kena daftar nombor cukai. Sama ada perniagaan macam saya beritahu tadi, perniagaan tu berdaftar dengan SSM ataupun tidak berdaftar dengan SSM, tetap kena mendaftar nombor cukai. Jadi berbeza dengan pendapatan individu. Kalau individu yang penggajian,
minimum pendapatan tahunan ialah RM37,333 selepas potongan KWSP. Jadi individu penggajian dengan jumlah penggajian tahunan sejumlah itu perlu mendaftar nombor cukai pendapatan. Okey. Kemudian jadi sukalah untuk saya nasihatkan kepada pembayar cukai dan juga pendengar IKIM FM sekalian supaya yang menjalankan aktiviti perniagaan ini mendaftar nombor cukai pendapatan, seterusnya melaporkan pendapatan kepada hasil walaupun pendapatan anda mengalami kerugian pada tahun tersebut. Kerana apa? Sebabnya bila pendapatan anda mengalami kerugian pada tahun ini, tahun depan andai kata kalau ada lebih keuntungan boleh tolak kerugian tersebut. Jadi rugilah kalau tak laporkan kerugian tu kan. Dan untuk pendaftaran tu anda tuan-puan boleh buat pendaftaran secara online menggunakan e-daftar. Okey, tak apa, nanti kita lebih lanjut lah. Macam mana pula kadar cukai perniagaan untuk individu dan juga syarikat ni? Sama ke? Okey. Jadi untuk kadar cukai pendapatan ni mestilah tak sama DJ Luke. Okey. Sebab kalau untuk kadar cukai perniagaan individu, suka untuk saya tekankan kadar cukai itu untuk individu ini termasuk milikan tunggal ataupun perkongsian ya. Jadi kadar cukainya ialah 0% sampai 30% untuk tahun taksiran 2021. Jadi untuk perniagaan dijalankan oleh syarikat, contohnya syarikat Sendian Berhad ataupun LLP, jadi kadar cukai pendapatan adalah 17% hingga 24%. Saya tekankan dekat sini sebab kebanyakan pembayar cukai yang memiliki milikan tunggal, dia ingat dia ialah syarikat yang 17% hingga 24%. Jadi tak tepatlah macam tu. Itu memang peratusan yang perlu dibayar antara 17 hingga 24%. Yang tu syarikat Sendian Berhad. Betul. Yang milikan tunggal, perkongsian, yang itu 0% hingga 30%. 30%. 0 hingga 30%. Tapi belum, kalau kita laporkan pendapatan, tak bermaksud kita perlu bayar cukai jika pendapatan yang kita lapor tu tak sampai pun amount untuk dicukaikan, maka 0% lah cukainya. Jadi jangan risau, lapor dulu pengenaan cukai kemudian. Yang penting lapor dulu. Ada dia lah. Penting. Itu yang penting lapor dulu supaya kita tahulah berapa yang perlu dibayar, cukai yang perlu ditunaikan, dan juga mungkin macam mana kita nak tekankan pada para peniaga yang menjalankan perusahaan perniagaan ni. Ini satu tanggungjawab sebenarnya untuk melaksanakan cukai daripada perniagaan kita ni, Puan Sharifah. Jadi untuk kalau kita cakap berkenaan dengan tanggungjawab individu ni lah. Untuk peniaga-peniaga di luar sana di Malaysia, jadi tanggungjawab yang pertama mesti kena daftar dahulu nombor cukai pendapatan menggunakan e-daftar lah, yang tu kita sediakan secara online. Okey, kemudian selepas dah mendaftar nombor cukai, kita mestilah kena laporkanlah pendapatan tersebut kan. Jadi suka untuk saya ingatkan kepada pembayar cukai di luar sana untuk ingatkan diri sendiri untuk daftar nombor cukai, ingatkan rakan sekalian untuk daftar nombor cukai. Jadi selepas dah dapat nombor cukai, tanggungjawab kita seterusnya ialah melaporkan pendapatan perniagaan tersebut yang kita miliki tu. Jadi pendapatan perniagaan untuk individu perlu dilaporkan melalui borang nyata B. Borang nyata B yang dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu kalau borang manual 30 Jun 2022, manakala kalau menghantar secara e-filing kita beri tempoh tambahan sampai 15 Julai 2022. Jadi tolong buat secara e-filing, yang tu lebih bagus lah. Kemudian pastikan sebelum anda membuat pelaporan cukai, pastikan dah menyediakan akaun untung rugi, kunci kira-kira dan juga penyata pendapatan lain untuk memudahkan. Dan yang terakhir, yang bukan terakhir lah, tapi benda yang sangat penting, sila simpan semua dokumen rekod perniagaan, resit-resit selama 7 tahun sekurang-kurangnya. Kalau takut resit-resit tersebut mungkin hilang ataupun pudar dan sebagainya, boleh simpan secara digital ataupun fizikal. Scan boleh, ambil gambar. Betul, boleh. Tapi 7 tahun bila orang dengar 7 tahun tu alamak. Tapi itulah ada tipsnya, ada caranya. Nanti Puan Sharifah akan kongsikan lebih lanjut lah. Macam mana kita nak, mungkin ada yang pertama kali dengar, dan pertama kali mungkin nak daftarkan, nak dapatkan nombor daftar nombor cukai
cukai tu. Kejap lagi kita kongsi, kita berehat untuk musim yang pertama ni. Boleh. Boleh Pak Jennifer Okay, Boleh. Kita kembali selepas ini hanya di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti 3 langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan. Cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03 6204 6323. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan terima kasih yang terus setia bersama kami dan anda sedang mendengar dan juga menonton sebenarnya di Facebook IKIM FM. Kita bawakan hebahan bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Pak Jennifer okey Pak Jennifer masih lagi bersama dengan kita. Yang merupakan eksekutif Hasil Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Hasil Care, Hasil Care Line, Jabatan Khidmat Korporat. Jom kita cerita pasal macam mana kalau mereka yang first time ni, pertama kali nak lapor pendapatan perniagaan kepada Hasil. Apa hasil mereka? Nak buat benda. Okey, yang tu yang kita suka nak dengar tu. Bila dah mula nak lapor kan kita suka nak dengar. Okey. Alhamdulillah. Jadi pertama sekali yang penting perlu mendaftar dahulu nombor cukai. Kita ada sediakan platform online melalui e-daftar, e-daftar.hasil.gov.my. Selepas mendaftar nombor cukai, step seterusnya apa perlu buat ialah mendapatkan nombor PIN e-filing. Okey, kenapa? Sebab nombor PIN e-filing ni digunakan untuk mewujudkan ID dan juga kata laluan e-filing. Permohonan ni boleh dibuat melalui borang maklum balas pelanggan. Jadi dalam tempoh bila-bila masa saja dalam 7 hari bekerja, kita akan balas email maklum balas tuan-puan dan kita akan bagi 16 digit nombor PIN untuk tuan-puan berdaftar e-filing kali pertama, log masuk kali pertama. Jadi selepas berjaya log masuk kali pertama, mewujudkan kata laluan e-filing, barulah tuan-puan boleh menggunakan kita punya sistem e-filing, log masuk di MyTax. Okey, kemudian selepas dah berjaya log masuk, pastikan tuan-puan pilih borang yang betul lah. Okey, ada banyak jenis borang. Jadi kalau tuan-puan individu menjalankan perniagaan, pilih borang B. Tahun taksiran bila tuan-puan nak buat tahun ni 2021. Jangan pilih 2022 pula. 2021 tahun lepas punya. Jadi borang B ialah borang individu pemasautin ada punca pendapatan perniagaan. Okey, jadi selain melaporkan pendapatan bagi tujuan. Sekejap Pak Jennifer, maksudnya mereka yang duitnya tu masuk dalam akaun peribadi lah kan? Betul tak? Kan? Okey, untuk perniagaan enterprise ni. Okey, kadang-kadang dia ada buka akaun perniagaan dia sendiri walaupun enterprise. Kadang-kadang menggunakan akaun bank peribadi. Jadi dua-dua pun boleh. Yang penting dia ada rekod transaksi ataupun akaun untung rugi untuk perniagaan. Dan untuk pengetahuan tuan-puan jugalah di JP ada Jeluk, kalau ada pendapatan penggajian dan juga perniagaan pada masa yang sama, borang B juga. Sebabnya dalam borang B ada ruangan untuk penggajian, ada ruangan untuk perniagaan. Dua-dua boleh isi. Jadi yang buat part time tu. Part time tu borang B. Inilah borangnya, borang. B. Ingat B.
Okey, jadi selepas buat pengisian, jangan lupa jugalah untuk tuntut pelepasan cukai. Kalau tak tuntut rugilah pula kan. Jadi lapor pendapatan, simpan rekod perbelanjaan juga. Gitu selama 7 tahun. Itu yang sangat penting lah supaya kita tak tertinggal mana-mana urusan-urusan penting keluar masuk dalam perniagaan kita tu. Okey. Sekarang kita cerita pasal masalah pula. Okey. Masalah pencukaian yang selalulah dihadapi oleh orang berniaga ni. Supaya dia punya urusan cukai ni berjalan lancar. Okey. Jadi untuk masalah-masalah percukaian yang sering dihadapi, kalau boleh minta sangat untuk individu yang menjalankan perniagaan, elakkan masalah ini untuk kerana apa? Kalau contohnya ada masalah ini, urusan percukaian tidak akan lancar. Bila tak lancar, kita akan tangguh-tangguhkan dan terlepas due date pula kan. Lagilah masalah akan datang. Jadi di sini saya nak kongsikan beberapa masalah yang sering dihadapi dan minta untuk tuan-puan elakkan. Yang pertama, dokumen transaksi perniagaan tidak disimpan ataupun kalau simpan pun tak teratur. Jadi yang penting dokumen-dokumen ni perlu dikemaskini secara berkala. Yang kedua, bukti pelepasan hilang. Memang banyak sangat isu ni. Jadi siapa yang hilang? bukti pelepasan. Bukti pelepasan yang kan dituntut tu hilang. Jadi jadi bila kita nak tuntut sesuatu pelepasan, lepas buat pembelian terus kita snap gambar, scan, ambil gambar, simpan. Macam tu. Yang ketiga, tidak faham bagaimana pengiraan cukai dibuat ataupun tidak faham bagaimana pelepasan dituntut. Memang ramai. Jadi yang ini kita perlukan tuan-puan sendiri ada inisiatif sendiri untuk belajar kerana kita dah sediakan semua info di website kami Hasil www.hasil.gov.my. Tengok di bahagian EduZone. Kita sediakan banyak info. Kemudian tidak mematuhi notis bayaran asuransi P500. Yang tu isu yang sering dihadapi juga sebab katanya benda tu dianggap tak penting. Sebenarnya penting sebab apa? Kalau tak patuh, kemungkinan kena compound, penalti. Jadi tak naklah isu-isu macam tu kan. Kemudian seterusnya, tidak dapat mengenapasi perbelanjaan apa yang dibenarkan dan yang tak dibenarkan dalam perniagaan. Jadi untuk perbelanjaan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, kita akan bincangkan dengan lebih lanjut dalam slot seterusnya iaitu slot klinik cukai minggu hadapan. Tunggu ya. Klinik cukai. Kalau ada permasalahan, ada yang sakit-sakit, rasa demam-demam nak bayar cukai tu, minggu depan kita ada klinik. Minggu depan, betul. Baik, itu antara permasalahan yang biasa dihadapi dan insya-Allah sering dibantu juga oleh pihak LSDN untuk kita dapat tunaikan tanggungjawab tersebut. Dan mungkin kalau masalah tadi berlaku, apa mungkin tips yang penting lah yang biasanya klinik tu minggu depan lah, tapi ni tips-tips ringkas yang kita boleh kongsikan hari ni, Puan Sharifah. Boleh. Okey. Jadi untuk lancarkan urusan cukai untuk peniaga-peniaga di luar sana, yang penting yang pertama saya suka sangat untuk ingatkan, sila sediakan penyata akaun untung rugi, kunci kira-kira ataupun penyata-penyata lain pendapatan. Contohnya kalau ada pendapatan sewa, kita ada borang HK4 untuk kita kira. Dan juga pendapatan komisen, yang tu penting, simpan semua rekod transaksi. Kemudian yang kedua, andai kata kalau kita rasa kita tak boleh lah nak buat akaun sendiri, tak pandai, silalah ambil ejen cukai bertauliah untuk bantu kita kalau perlulah. Ejen cukai bertauliah tahu. Betul. Ataupun kawan-kawan yang boleh bantu jugalah. Kawan-kawan yang boleh bantu ke kan. Kemudian yang ketiga, memang yang paling penting, menyimpan dokumen sokongan seperti resit insurans nyawa, resit derma, resit buku, resit zakat dan semuanya untuk tuntutan potongan pelepasan rebate secara digital ataupun fizikal. Kemudian sebelum mengisi borang, sukalah untuk kita ingatkan rujuk nota panduan pengguna yang kita telah sediakan di dalam website kita. Rujuk sambil buat pengisian. Baru senang untuk isi. Kalau tak, kita tak faham kan. Betul. Kemudian yang ketiga, macam saya bagi tahu tadi, rekod-rekod tersebut sila simpan 7 tahun. Contoh antara yang penting untuk disimpan ialah akaun untung rugi, kunci kira-kira, resit jualan, belian, stok resit dan juga penyata bank dan juga bil lah. Okey. Jadi dalam tempoh pengantaran ni, selepas kita dah ada semua rekod-rekod tersebut, jangan lupa pula kita punya due date 30 Jun 2022 untuk penghantaran borang B dan juga borang P secara manual dan secara online ialah 15 Julai 2022 kita bagi additional untuk e-filing. Jadi bukan sekadar lapor pendapatan saja di JPN dulu. Kalau selepas kita lapor, kita tengok ada cukai yang kena dibayar,
perlulah membuat pembayaran cukai tersebut sebelum tempoh yang sama, iaitu 30 Jun 2022. Jadi kalau ada refund tu tak ada masalah lah, kita akan refundkan dalam masa 30 hari bekerja. Tapi kalau ada pembayaran cukai perlu dibuat. Begitu. Sebab tu penting untuk kita simpan, kemas semua Kemas, dokumen-dokumen betul. penting perniagaan kita dan juga bawakan bukti untuk dapatkan daftar pelepasan cukai tadi Betul. itulah. Tapi Simpan tadi Puan juga. Sharifah dia cakap tentang notis bayaran ansuran CP 500. Betul. Apa ni? Macam beli motor je apa ni? Ansuran. Okey, jadi notis ansuran bayaran CP 500 konsepnya sama macam PCB. Kalau penggajian kita potong gaji bulan-bulan bayar PCB. Tapi kalau perniagaan kita potong ataupun bayar bulan-bulan untuk bayar CP 500. Okey, jadi CP 500 ni ialah notis 6 kali ansuran mulai bulan Mac. Kita akan buat secara 2 bulan lah, Mac, Mei, Julai dan seterusnya. Jadi notis pembayaran ni kita berikan kepada pembayar cukai untuk mereka ikuti jumlah yang perlu dibayar dan juga tarikh yang perlu dibayar. Okey, jadi CP 500 ini memang kita berikan kepada individu yang mempunyai pendapatan selain penggajian, iaitu perniagaan, sewa, royalti dan sebagainya. Okey, untuk potongan CP 500 ni kenapa penting? Sebabnya kita nak elakkan pembayar cukai bayar secara pukal pada akhir tahun. Takut membebankan kepada pembayar cukai. Jadi untuk pembayar cukai yang bijak perlu mengikuti kita punya jadual CP 500 ni. Okey. Jadi kalau CP 500 ni contohnya tak mencukupi, pada akhir tahun kita tengok kita mungkin bayar 1,000 tapi cukai kita 1,500. Jadi baki 500 tu saja yang kita perlu buat bayaran. Bukan pukal kan, kalau pukal tu kan berat besar banyak membebankan, amount. betul. Dia pecah-pecahkan lah. Pecah-pecahkan. Kalau kita tengok akhir tahun, tengok pembayaran bulanan kita dah melebihi, baki tu kita akan dapat refund lah. Ya, itulah. Nanti kalau ada maklumat lanjut boleh anda rujuk juga di laman web hasil.gov.my. Ada banyak persoalan-persoalan yang ada jawapannya kat situ dan mungkin di hujung ni ada nasihat dan pesanan kepada pendengar kita. Ya, sebab kita nak bagi tahu kepada mereka apa pentingnya untuk melaporkan apa pendapatan ni. Okey, jadi saya nak bagi pesanan juga dari segi pelaporan lah. Suka untuk saya ingatkan lagi sekali, pelaporan minta lakukan dalam tempoh yang ditetapkan, manual sebelum 30 Jun 2022, e-filing sebelum 15 Julai 2022 dan sila senaraikan semua pelepasan dan tuntutan yang ingin dibuat sebelum mengisi borang supaya tak terlepas. Dan suka untuk saya ingatkan juga, andai kata kalau tuan-puan telah menutup perniagaan ataupun bertukar ahli kongsi, mohon maklumkan kepada cawangan cukai anda untuk elakkan isu-isu akan datang. Mohon maklumkan secara surat bertulis lah. Okey. Jadi dari segi dokumentasi pula, saya ingin sekali lagi pesan supaya simpan semua rekod perbelanjaan dalam tempoh 7 tahun. Hard copy ataupun soft copy. Dan di musim-musim sekarang memang scammer memang sangat ramai. Jadi saya nak pesan sangat-sangat. Jadi jangan berhati-hatilah dengan scammer dan jangan terlampau takut bila terima panggilan tersebut. Pastikan tuan-puan semak dahulu dengan hasil sebelum melakukan sebarang transaksi. Jadi kalau tuan-puan rasa macam hubungi kami lah, rasa macam keliru ke confuse ke apa kan, boleh terus hubungi kami di talian 0389111000 ataupun melalui live chat ataupun boleh ikuti kami dekat laman sosial rasmi kami iaitu di Instagram, Facebook, Twitter, LHDNTube. Dan layari portal rasmi kami dekat www.hasil.gov.my untuk sebarang maklumat lanjut. Nampak. Biasa kalau scammer yang call, dia akan bagi bunyi yang gerun-gerun. Kami dari LHDN, anda ada tunggakan cukai. Itu. Tapi bila pegawai sebenar LHDN sangat ramai, sangat mesra macam Puan Sharifah hari ni, Masya Allah. Kan. Puan Sharifah pun suka kan. Jadi kami pun sukalah dengan kehadiran Puan Sharifah ni ke Konti IKIM FM. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Puan Sharifah kan. Mesej hari ini tentang Puan, fahami cukai pendapatan ke atas perniagaan individu. harap kita dapat membantu menyampaikan mesej yang jelas pada sahabat-sahabat pendengar kita dan insya-Allah nanti kita akan sambung lagi sesi kita berikutnya. Boleh. Ataupun ada dijeluk punya ada soalan ke tadi? Itu dah sikit tadi berkenaan dengan kepentingan kenapa nak kena lapor ni. Antara okey. kelebihan dan kepentingannya. Kepentingan kenapa nak lapor. Okay, kadang-kadang kan kita rasa macam income kita sikit tak perlu lapor ataupun kita rasa macam alah senyap-senyap je lah simpan perniagaan ni kan. Kenapa perlu lapor? Sebab salah satu benda